apabila rasul-rasul ini mengatakan bahawa mereka adalah rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah, apa jawab orang kampung tu? Orang kampung tu kata, qalu ma antum illa basharun mithluna. Kamu tidak lain hanyalah manusia seumpama aku. Maka mereka ni sebenarnya mereka mendustakan. Mereka tak percaya bahawa itu adalah rasul. Mereka mengatakan bahawa tidaklah kamu ini kecuali manusia macam aku, macam kami juga. Sebenarnya rasul-rasul ini memang manusia, tapi dia orang terpilih. Dia adalah insan yang terpilih, yang Allah jadikan sebagai rasul, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umat manusia. Maka ketika mana rasul-rasul itu memberitahu bahawa kami adalah rasul, maka orang-orang kampung itu, orang-orang negeri itu kata, kamu macam kami juga, hanyalah kamu ni manusia. Tidak ada kelebihan kamu berbanding kami, tidak ada istimewanya kamu berbanding kami, kata orang-orang kampung yang tidak mahu menerima dakwah rasul ini. Maka rasul-rasul ini mula menjawab, in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Rasul-rasul dalam ayat yang lain, rasul-rasul ini menyebutkan bahawa kami memang manusia, tapi Allah Ta'ala pilih kami untuk menjadi rasul, menerangkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan lagi, wa ma anzalar rahmanu min syai', wa ma anzalar rahmanu min syai', bahawa Tuhan yang Maha Pemurah ini tidak menurunkan sesuatu. Bila seseorang manusia atau satu kelompok manusia mengatakan bahawa Allah tidak menurunkan rasul, ini berarti manusia itu telah merendahkan martabat Allah, telah merendahkan martabat Allah. Kerana Allah Ta'ala ini, dia bukan senang-senang nak azab seseorang manusia, sesuatu kaum. Dia mesti menurunkan rasul, dia mesti menurunkan kitab, dia mesti memberikan peringatan-peringatan. Kalau dengan lepas tu manusia ingkar, baru dia azab. Jadi kalau katakan Allah Ta'ala ini tidak menurunkan rasul, ini satu yang tidak layak, tidak layak dia menyifatkan itu kepada Allah SWT. Kerana Allah Ta'ala ini tidak macam tu sifat dia. Dia maha kasih sayang, dia maha sayang pada umat manusia. Dengan kasih sayang dia itulah dia mengutuskan rasul, supaya rasul itu mengajak manusia kepada beriman. Kalau manusia tak beriman, baru dia azab. Jadi dalam orang kampung ini tadi, ketika mana rasul-rasul itu mengucapkan dia adalah rasul daripada Allah, maka orang kampung kata, kamu hanyalah manusia macam kami juga. Tidak ada Tuhan menurunkan sesuatu kitab, tidak ada satu-satu risalah yang Tuhan turunkan. Mereka kata itu, mereka mengingkari segala risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari dan mereka mengatakan bahawa in antum illa takzibun. Wahai rasul-rasul, wahai kamu bertiga, dia ucapannya kepada rasul-rasul tadi, bahawa mereka, iaitu rasul-rasul itu dikatakan kepada mereka itu sebagai orang-orang yang mendustakan. Kamu pembohong semua. Mereka mengatakan kepada rasul-rasul itu, kamu pembohong. InsyaAllah teruk umat ini. Jadi kita baca yang mana teruknya umat ini, lalu dia mengambil menjadi iktibar kepada kita. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang seumpama itu. Kemudian Allah Taala menyebutkan, faqalat haulai rusul Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, bahwasanya Tuhan kami mengetahui Tuhan kami mengetahui bahawa kami adalah rasul yang diutuskan untuk kamu, wahai penduduk-penduduk negeri. Tuhan kami lebih tahu. Kalau kamu kata kami berdusta, jadi dia pulangkan kepada Allah. Dia kata Tuhan kami lebih mengetahui bahawa kami adalah rasul. Kalau kamu nak dustakan, sila dusta. Maksudnya dia tidak bergantung kepada apa yang dikatakan
oleh orang-orang negeri itu, tetapi dia hanya mengatakan bahawa Allah Tuhan kami mengetahui bahawa kami adalah rasul yang diutuskan kepada penduduk negeri ini. Kalau kami ini berdusta, akan Allah Ta'ala zahirkan, akan Allah Ta'ala hinakan kami, akan Allah Ta'ala azabkan kami. Rasul-rasul kata begitu. Kalau kami ini berdusta, akan Allah hinakan kami, akan Allah azabkan kami. Jadi itu buktinya bahawa mereka ini adalah rasul. Dengan jelas mereka mengatakan mereka adalah rasul. Mereka berdakwah, menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada tauhid, tetapi penduduk negeri itu tidak menerima dakwah rasul dan mengatakan mereka berdusta. Mereka mengatakan bahawa rasul-rasul itu adalah pendusta. Sedangkan rasul-rasul itu terus berhujah bahawa mereka adalah rasul, dan kalau mereka ini bukan rasul, mereka berdusta, nescaya Allah Ta'ala akan datangkan hukuman, akan datangkan azab kepada mereka. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Dan tidak ada tugas bagi kami semua melainkan untuk menyampaikan sesuatu yang diutuskan ataupun diwahyukan Allah kepada kami semua, iaitu menyampaikan berita yang jelas, balaghul mubin, menyampaikan berita-berita yang jelas, dan juga untuk menguraikan perkara-perkara yang dituntut, perkara-perkara yang diminta supaya kita menjelaskan, supaya rasul-rasul ini menjelaskan kepada manusia tentang tauhid, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasul-rasul ini juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menerangkan tentang kisah Allah Subhanahu wa taala, kewujudan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan manusia tentang akan datangnya azab, tentang akan datangnya ataupun cepatnya azab yang akan Allah Ta'ala turunkan. Dan kalau manusia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diturunkan azab. Tetapi bukan rasul-rasul itu yang menurunkan azab, tetapi Allah yang menurunkan azab. Cuma rasul-rasul itu mengingatkan, memberikan peringatan bahawa sekiranya mereka mendustakan rasul, mereka akan didatangkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasul-rasul ini tidak boleh mendatangkan azab dengan diri mereka sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mendatangkan azab. Rasul-rasulnya hanya menyampaikan saja, menyampaikan penerangan. Kalau mereka mendapat hidayah daripada penerangan itu, maka mereka akan dapat hidayah. Dan sekiranya mereka sesat, maka itu adalah kerana keangkuhan mereka. Faqala ashabul qaryah li rusulihim, maka penduduk negeri itu berkata kepada para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Apa lagi mereka kata kepada rasul-rasul ini? Mereka mengatakan bahawa inna tatayyarna bikum, bahawasanya kami ini rasa malam, rasa sial dengan kedatangan kamu. Tadi dah tak terima rasul, mereka kata rasul pendusta. Ditambah lagi bahawa dia kata bahawa bila rasul datang, rasul-rasul itu datang, sial datang kepada penduduk negeri ini. Mereka kata pula rasul-rasul itu membawa sial, membawa sial. Jadi teruk sangat penduduk ini, sehingga mereka mengatakan bahawa dengan kedatangan rasul itu membawa sial. Subhanallah. Ini Allah Ta'ala gambarkan. Allah Ta'ala gambarkan macam mana keangkuhan, tidak mahu mereka beriman kepada rasul, sehingga bukan sahaja mendustakan, bukan sahaja tak terima, tapi mereka mengatakan bahawa rasul-rasul itu datang dengan membawa sial. Inna tatayyarna bikum, kami rasa sial dengan kedatanganmu wahai rasul. Dia kata gitu. Bikum maksud dia. Lam nara ala qulubikum alaina,
Kami tidak rasa bahawa kedatangan kamu dan interaksi kamu dengan kami melainkan kejahatan-kejahatan, benda-benda buruk yang akan berlaku. Dia kata gitu, bahawa rasul-rasul ini datang berinteraksi dengan mereka membawa benda buruk. Ini adalah satu yang sangat ajaib. Sedangkan rasul-rasul datang membawa benda yang baik, membawa tuah kepada mereka, membawa mereka supaya mengeluarkan mereka daripada kejahatan kepada kebaikan, daripada syirik kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, daripada maksiat kepada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan kedatangan rasul-rasul itu, kedatangan rasul-rasul itu adalah merupakan sebaik-baik nikmat yang Allah Ta'ala turunkan, yang Allah berikan kepada penduduk kampung itu, penduduk negeri itu. Tapi mereka mengatakan bahawa kedatangan rasul itu membawa sial kepada mereka. Masya Allah. Sedangkan kedatangan rasul adalah merupakan satu yang sangat penting, kerana rasul-rasul ini menunjukkan kita cara beribadah. Rasul-rasul ini menunjukkan kepada kita bagaimana beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang didakwa oleh penduduk negeri ini bahawa rasul-rasul datang dengan membawa sial adalah tidak betul. Dan ini sebenarnya kesialan ini ada pada diri mereka sendiri. Ada pada diri mereka sendiri. Mereka merasakan, tak betul lah ni, mereka merasakan bahawa rasul-rasul itu datang dengan membawa sial. Tidak cukup dengan itu, mereka mengatakan pula, la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau kau tak berhenti wahai rasul-rasul, kalau rasul-rasul kamu tidak berhenti daripada berdakwah, daripada menyampaikan risalah Allah, kami akan merejam kamu, kami akan menyiksa kamu. Ini dikatakan di sini, dia gempak dengan rasul ini, dia bagi ancaman. Kalau kamu tidak berhenti daripada berdakwah wahai rasul-rasul, kami akan membunuh kamu, kami akan merejam kamu dengan batu. Kami akan merejam kamu, mempaling kamu dengan batu sehingga mati. Jadi ini, ketika itu mereka tidak ada lagi mungkin pistol dan sebagainya. Jadi mereka ni kalau nak bunuh orang, mereka akan rejam dengan batu, akan mempalingnya dengan batu. Jadi pada ketika itu, bunuh dengan paling batu, dengan mempaling batu kepada seseorang itu adalah satu pembunuhan yang kejam. Jadi mereka memberikan pembunuhan yang kejam ini, mereka ancamkan kepada rasul-rasul yang diutuskan Allah kepada mereka. Selepas daripada itu, para rasul itu menjawab. Mereka mengatakan bahawa ta'irukum ma'akum, sebenarnya kesialan kamu adalah bersama kamu, memang ada pada diri kamu. Rasul-rasul itu menjawab begitu, bahawa sial yang kamu katakan yang didatangkan oleh rasul tadi adalah tidak betul. Sedangkan sial itu adalah merupakan yang telah ada pada diri kamu sendiri. Sial yang ada itu adalah merupakan sial yang ada pada diri kamu sendiri. Okey, kita akan baca dulu. Kecelakaan kamu, sial yang ada ini adalah berasaskan kepada badan kamu sendiri, diri kamu sendiri. Kerana penduduk negeri itu kan dia tidak beriman, dia mensyirikkan Allah. Maka ini adalah asas kepada sial. Syirik kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, membuat maksiat. Ini adalah merupakan asas kepada sial-sial tadi. Jadi sebenarnya sial itu ta'irukum ma'akum. Sial itu ada pada mereka sendiri, orang-orang yang mendustakan para rasul. Dan mereka bukan saja dusta pada rasul, mereka bermaksiat, mereka juga menyekutukan Allah. Ini adalah perkara-perkara yang boleh membawa kepada kesialan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan hilangnya keberkatan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. In zukirtum bal antum qaumun musyrikun. Walaupun mereka itu diingatkan, walaupun mereka diingatkan tentang syirik itu akan membawa sial, syirik itu akan membawa kejahatan-kejahatan, hilangnya nikmat, hilangnya kebaikan-kebaikan, kemakmuran negeri juga akan hilang dengan maksiat.
Maka dengan walaupun rasul-rasul ini mengingatkan mereka tentang perkara-perkara itu, tapi mereka tetap bal antum qaumun musrifun, mereka tetap merupakan satu bangsa yang melanggar had, melanggar batas had yang sepatutnya. Mereka melanggar batas yang sepatutnya, batas kejahatan yang telah mereka lampau, yang telah mereka melanggar batas-batas kejahatan yang telah mereka buat. Maka doa Nabi-Nabi tadi ataupun dakwah Nabi-Nabi ini tidak menjadikan mereka ingat kepada Allah. Bahkan doa-doa ataupun dakwah-dakwah Nabi ini tadi hanya menjadikan mereka lari, dan juga mereka lagi takabur, lagi mereka tidak terima kepada dakwah Nabi-Nabi yang disampaikan oleh para Nabi dan para Rasul kepada penduduk negeri ini. Penduduk negeri yang kita baca kisahnya dalam kisah Yasin ini, dalam surah Yasin. Seterusnya, ini sebenarnya inilah yang namanya, dalam sebagian tafsir mengatakan bahawa inilah namanya Sahib Yasin. Dia adalah seorang lelaki yang namanya Yasin ini, namanya Habib An-Najjar. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Telah datang berlari-lari ada seorang pemuda daripada penjuru kampung, penjuru bandar ini, daripada luar bandar. Dia datang masuk ke bandar itu dan mengingatkan penduduk bandar itu agar beriman dengan Rasul. Ini orang baik ni. Ini orang baik yang membantu Rasul yang 3 orang tadi. Ketiga-tiga itu telah mereka bunuh. Orang kampung ni, orang negeri ni telah bunuh ni. Allah Ta'ala datangkan pula seorang lelaki daripada luar, daripada ceruk, daripada tempat yang jauh, daripada kampung ini, daripada negeri ini, tempat yang jauh. Dia datang berlari-lari. Kerana dia berlari-lari itu kerana apa? Kerana dia rasa nak cepat memberitahu orang kampung jangan mendustakan Rasul. Dia nak cepat macam tu, dia berlari-lari untuk menyelamatkan Rasul dan juga untuk menyelamatkan orang yang mendustakan Rasul ini tadi, supaya jangan buat tak tentu arah dengan Rasul ini. Ketika mana pemuda ini mendengar dakwah Rasul-Rasul ini, dia telah beriman dengan Rasul-Rasul ini dan telah membantu Rasul ini. Wa alima, dan dia juga mengetahui apa balasan, apa penerimaan penduduk negeri ini terhadap Rasul. Lalu dengan itu dia mengatakan bahawa ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai penduduk kampungku, wahai kaumku, hendaklah kamu mengikut apa ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul ini. Dia tadi datang bersegera, dia berlari-lari dia datang dengan memberitahu bahawa jangan kamu mendustakan Rasul, hendaklah kamu mengikut Rasul ini. Rasul-Rasul yang diutus Allah tadi, mula-mula Allah utus 2, lepas tu mereka bunuh 2 tu. Kemudian dia datang lagi kan, dia datangkan yang ketiga, mereka pun bunuh juga. Kemudian ini manusia biasa ni, dia datang daripada penjuru bandar, daripada ceruk bandar yang jauh, ceruk negeri yang jauh. Dia datang berlari-lari dan mengingatkan orang kampung, mengingatkan orang negeri itu jangan mendustakan Rasul. Sedangkan Rasul-Rasul tadi dah meninggal dah. Mereka dah bunuh Rasul-Rasul ini tadi. 3 orang, mula-mula 2, Allah Ta'ala datangkan didustakan. Allah Ta'ala datangkan seorang lagi, mereka bunuh juga, mereka dustakan, mereka bunuh. Kemudian datang seorang biasa ni tadi, orang biasa, tapi dia juga mengatakan kepada orang kampung ni, orang negeri ni, jangan kamu mendustakan Rasul. Yang ini juga dibunuh. Orang biasa ni pun dibunuh oleh penduduk negeri ni. Ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, hendaklah kamu mengikut apa ajaran yang disampaikan oleh Rasul-Rasul ini. Kemudian ataupun pemuda ini juga mengingatkan kepada orang kampung dia, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kamu kena ikut orang Rasul-Rasul ini tadi, bahawa Rasul-Rasul ini tidak pernah meminta sesuatu daripada kamu atas dakwahnya. Dia tak pernah meminta sesuatu terhadap dakwah yang disampaikan. Jadi ittabi'u, ikutlah kamu
dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para rasul ini tadi. Ittabi'u man nasahakum nushan. Kamu ikut terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kamu tadi. Dan kalau kamu ikut nasihat-nasihat ini, kamu akan jadi kebaikan. Kamu akan dapat kebaikan. Kamu akan dapat kebaikan. Dan rasul-rasul ini dia menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah daripada Allah, tidak minta daripada kamu harta, tidak minta daripada kamu harta, tidak minta apa-apa balasan. Dia hanya memberikan bimbingan kepada kamu. Dia hanya memberikan bimbingan kepada kamu, maka kamu perlu ikut mereka. Dengan kamu mengikut mereka, kamu akan terselamat. Jadi ini dinyatakan oleh pemuda ni tadi. Allah Ta'ala utuskan dua rasul itu dia berdusta dan dia pembunuh. Allah Ta'ala utus lagi satu pada penduduk negeri yang sama, dia pembunuh juga. Kemudian Allah Ta'ala utuskan, datangkan seorang pemuda daripada ceruk bandar yang jauh ni tadi. Dia datang bersegera dan mengingatkan orang kampung. Orang negeri itu juga membunuh. Di mana dalam kisahnya ni, kalau dalam tafsir yang lain dikatakan bahawa mereka cencang pemuda yang datang ni tadi. Pemuda ni cencang halus, cencang rumat. Dicencang rumah ni. Jadi Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kisah ini berlaku supaya pelajarannya kepada kita. Pelajarannya kepada kita supaya kita jangan sekali-kali jadi macam tu, dan kita jangan sekali-kali mempelecehkan apa sunnah-sunnah Nabi, apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Jangan kita sekali-kali mempelecehkan. Bima Rasul yang ataupun pemuda yang ini tadi, dia datang daripada ceruk-ceruk yang jauh, dan dia telah mengatakan bahawa hendaklah kamu mengikut rasul-rasul yang diutuskan Allah ini, di mana rasul-rasul itu tidak pernah meminta sesuatu daripada kamu. Tidak pernah meminta sesuatu daripada hasil dakwah yang disampaikan. Dia tidak minta apa-apa daripada orang kampung. Akan tetapi penduduk negeri itu tidak menerima nasihat yang disampaikan oleh pemuda ni tadi. Pemuda yang keempat ni tadilah. Rasul ada dua, dan didustakan. Datang seorang lagi pun didustakan. Kemudian datang orang biasa ni tadi. Rajulun ini seorang lelaki yang beriman, pun mereka tak ikut, dan mereka bunuh juga. Mereka mengatakan bahawa bal'adu la'ibina lahum ala tiba'i rasul. Dan mereka mengatakan bahawa pemuda yang beriman ni tadi, dia ejek juga. Depa ejek dan depa pelecehkan. Sedangkan pemuda ini, kita lihat Allah Ta'ala berfirman seperti kita baca muka surat ni, kenapalah wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Pemuda ini mengatakan alasannya, kenapa aku tidak menyembah Tuhan yang hebat ini, sedangkan Tuhan inilah yang telah menciptakan aku, dan kepadanya juga aku akan kembali. Kamu juga akan kembalikan. Kamu juga akan dikembalikan kepada Tuhan pencipta aku ni. Bukan saja dia kata Tuhan ini mencipta dia, tetapi kamu semua penduduk negeri itu yang tak beriman tu, kamu juga akan dikembalikan kepada Allah SWT, kepada Tuhan pencipta ini. Apa masalah kamu tak beriman? Jadi lebih kurang macam tu maksud dia. Ai wa ma al-mani' li min ibadati man huwa al-mustaqil ibadah. Kenapa aku tak boleh menyembah satu zat yang telah menjadikan aku, yang kamu semua akan kembali kepadanya? Kenapa aku tidak boleh menyembah mereka? Penduduk negeri ini dia memperleceh-lecehkan keimanan pemuda ini. Lalu pemuda ini menegaskan bahawa kenapa aku tak boleh beriman kepada zat yang telah menciptakan aku, zat yang telah memberikan aku segala-galanya, zat yang ini juga kita akan kembali kepadanya, iaitu kita akan kembali kepada kamu semua, wahai penduduk-penduduk yang mendustakan, kamu juga akan dikembalikan kepada Tuhan ini, kepada zat ini. Attakhidhu min dunihi alihah in yuridur rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum. Ini lagi beberapa alasan yang pemuda ini beri, bahawa tidaklah selayaknya aku mencari tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana aku tidak akan mencari tuhan-tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Tuhan yang Maha Rahman ini yang dia
dia yang berhak untuk memberikan mudarat atau memberikan kebaikan kepadaku. Kalau aku macam tu, kalau aku mensyirikkan Tuhan yang maha hebat ini, aku akan berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku beriman kepada Tuhanku. Aku beriman kepada Tuhanku dan dengarlah. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan apa yang Allah ampunkan kepadaku dan menjadikan aku orang yang dikurniakan dengan pahala-pahala dan juga kebahagiaan. Jadi Habib An-Najjar ni tadi, pemuda yang keempat yang telah beriman dan mempertahankan Rasul ini tadi, juga telah mereka bunuh penduduk negeri itu, bunuh, dan akhirnya ketika mana telah meninggal dunia, seolah-olah ketika mana penduduk ataupun pemuda yang keempat ini yang telah meninggal dunia ini, setelah dia masuk syurga, dia macam rasa, kalaulah orang kamu pun tahu tentang aku yang telah Allah kurniakan kepadaku ni, nescaya mereka tidak akan melayan aku seperti melayan dalam keadaan yang mereka tak tahu. Bahawa dia menceritakan bahawa dia telah masuk syurga, dan kalau orang kampung itu tahu hebatnya syurga, hebatnya balasan Allah diberikan kepada orang yang beriman, nescaya mereka juga akan beriman dan tidak melayan pemuda yang keempat ini dengan layanan yang buruk. Jadi muslimin muslimat, apa yang dapat kita lihat dalam kisah Ashab Al-Qaryah ini tadi, yang pertama sekali, janganlah kita mendustakan ajaran-ajaran dibawa oleh para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ada kesempatan kita ini, maka kita bantu. Kita lihat bahawa pemuda yang keempat ini tadi, dia membantu Rasul, mengingat dan mendefense, dia mempertahankan para rasul. Jadi kalau kita tidak boleh menyampaikan, kita boleh mempertahankan. Mungkin kalau tak boleh mempertahankan dengan suara, dengan tulisan, dengan apa-apa saja, yang boleh kita mempertahankan kebenaran, mempertahankan risalah-risalah Rasul, maka itu boleh kita lakukan. Seperti mana kita lihat ashabul rajulun yas'a tadi, seorang lelaki yang daripada ceruk yang jauh datang mempertahankan Rasul, Dan yang ketiga, kita kena beriman bahawa orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, mempertahankan ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala ini akan diberikan balasan syurga. Walaupun dekat dunia kita lihat mereka mati, mereka dibunuh, mereka dicincang halus, tapi itulah seni kematian yang hebat, di mana mereka diganjarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan syurga. Pasal orang-orang yang mati berjuang fisabilillah ini terus dimasukkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dikira sebagai mati syahid, mereka dikirakan sebagai mati syahid yang akan dibalaskan Allah Subhanahu Wa Taala dengan syurga. Jadi kita bermohon supaya kita menjadi orang-orang yang sentiasa mengikuti dakwah Rasul dan mempertahankan dakwah Rasul, dan memohon kepada Allah agar kita dapat mempertahankan dakwah ini sehingga kita dapat masukkan Allah Taala masukkan kita semua ke dalam syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuman, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin